Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan. Okey baik, pada hari ini merupakan hari pertama lah kita membuat sesi PDPR bagi subjek mata pelajaran pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Jadi cikgu tak nak bercakap banyak. Apa yang cikgu nak perlu beritahu kepada kamu ialah kita akan menggunakan media sosial YouTube inilah untuk sesi pembelajaran kita. Kenapa cikgu pilih YouTube? Disebabkan kerana nanti biasanya bila guna YouTube ni kamu boleh tengok video ni pada bila-bila masa sahaja. Okey, pada bila-bila masa sahaja. Kalau cikgu buat kelas online pada waktu pagi, kemungkinan ramai murid yang tak dapat online pada ketika itu. Jadi cikgu memilih medium YouTube untuk mengajar kamulah. Jadi pastikan kamu tengoklah video yang cikgu bagikan ini supaya kita dapat belajar sama-sama. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, cikgu nak semua murid buka buku teks pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan tahun 3 di hadapan kamu sekarang. Okey, keluarkan buku teks kamu ini. Okey baik, dan jadual kita pada hari ini iaitu pada waktu pagi lah untuk subjek PJPK daripada pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi. Jadi cikgu harap semua telah bersedia untuk kelas ini. Semua keluarkan buku teks masing-masing. Okey baik, sekarang semua murid hendaklah membuka muka surat 70 dalam buku teks itu. Okey, muka surat 70. Okey, kita akan pergi kepada pendidikan kesihatan terlebih dahulu oleh kerana kita PDPR di rumah. Untuk subjek pendidikan jasmani, nanti kalau kita nak sekolah, cikgu akan buatlah semua aktiviti pendidikan jasmani. Sekarang ni kita pergi kepada muka surat 70 dulu. Maksudnya kita pergi muka surat belakang. Kalau dah habis nanti pendidikan kesihatan, baru kita pergi masuk subjek pendidikan jasmani. Okey, semua orang dah buka muka surat 70. Okey baik, tengok tajuk dia iaitu cegah sebelum padah. Cikgu rasa cikgu telah pun mengajar kamu di dalam kelas, tapi cikgu suka ulang kembali apa yang cikgu ajar. Sebabnya pada semasa pembelajaran di dalam kelas ada juga murid yang tidak hadir dan sebagainya. Jadi cikgu nak ulang balik, kemudian nanti kita pergi kepada tajuk-tajuk yang di hadapan lah. Okey, kita tengok iaitu cegah sebelum parah, iaitu menceritakan tentang rokok. Kita baca petikan tersebut. Kita perlu berkata tidak kepada pelawaan merokok membahayakan kesihatan diri dan persekitaran. Okay, jika ada sesiapa yang mempelawa kamu atau mengajak kamu untuk menghisap rokok, maka kamu haruslah menolak pelawaan tersebutlah, kan? Kerana merokok ini membahayakan kesihatan diri dan juga persekitaran di sekeliling kita. Okey, cuba tengok di gambar di bawah itu. Kita tengok, okey, bagaimanakah kamu menolak pelawaan merokok? Macam mana kita nak tolak kalau ada orang yang nak bagi kita isap rokok? Macam mana kita nak tolak? Salah satunya ialah tunjuk isyarat tidak merokok. Okey, tunjukkan isyarat tidak merokok macam ni. Katakan tak nak lah. Katakan tak nak. Okey. Kemudian gambar yang tepi dia itu, yang perempuan tu cakap jangan ambil rokok jika dipelawa, katakan tidak pada rokok. Okay, macam cikgu sendiri, pengalaman cikgu rata-rata ramai dalam kalangan kawan cikgu lah, memang ramai yang menghisap rokok. Cikgu antara orang yang tidak pernah menghisap rokok daripada zaman kecil sampai sekarang. Tak pernah rasa, tak pernah masuk pun rokok itu di dalam mulut. Tetapi untuk pelawaan ataupun kawan ajak ni banyak kali. Okay, kawan ajak ni banyak kali. Kawan ajak isap rokok. Bukan kata kawan ni kadang-kadang pakcik ajak isap rokok, kan. Dia bagi rokok sekotak pada waktu itu, suruh isap. Tetapi pada waktu itu cikgu menolak lah. Cikgu kata tak payah. Ataupun cikgu cakap tak nak sebab cikgu tak merokok. Okay, itu antara yang cikgu amalkan lah. Kerana bagi cikgu benda yang tidak baik ni kita tidak harus buat. Tidak perlu buat pun benda-benda yang mendatangkan kemudaratan. Okay, baik, kamu pergi kepada gambar bawah yang ada dekat buku teks kamu itu. Kamu tengok ada budak perempuan tu, dia cakap apakah kesan buruk akibat merokok. Okay, sebenarnya merokok ni banyak kesan-kesan buruk yang berlaku kalau sesiapa yang menghisap rokok lah. Mungkin ianya berlaku dalam
kalangan keluarga kamu, mungkin yang isap rokok tu mungkin ayah kamu sendiri kan, adik-beradik kamu, kalangan keluarga kamu dan sebagainya. Jadi kalaulah berlaku situasi seperti itu, apa yang perlu kita buat ialah kita hendaklah sentiasa menjauhkan dirilah. Kita jangan marah sebab itu adalah ahli keluarga kita. Kita cuba untuk, kalau sesiapalah dalam kenalan keluarga kita yang mengisap rokok dan sebagainya, kita cuba untuk berada jauh daripada tempat dia mengisap rokok itu. Itu antara cara-caranya lah supaya kamu jangan dekat. Sebabnya ia memberikan kesan kepada orang yang menghidu asap rokok. Okey, kita tengok gambar di bawah itu. Antara kesan buruk merokok ialah perokok terdedah kepada risiko kanser paru-paru dan juga stroke. Okey, ianya menyebabkan stroke dan juga kanser paru-paru. Dia punca lah. Dia menjadi punca. Okey, ada orang yang ni cikgu ingat lagi, cikgu ceritakan kepada kamu, sahabat baik cikgu, Allah yarham, tak boleh sebut nama lah, dah meninggal lah. Dulu pernah lah cikgu nasihatkan dia supaya beliau berhenti untuk mengisap rokok. Tetapi jawapan yang diberikan itu sangat-sangatlah cikgu rasa macam tak patut diberi jawapan itu. Dia kata dekat kampung dia ada seorang pakcik ni dah tua dah, umur 76 tahun. Isap rokok macam ni. Dia cakap macam ni cikgu. Isap rokok macam ni, sihat. Kan? Dia kata pergi bersawah dan sebagainya. Kata okey je. Cikgu waktu tu terdiam dan tergamam. Okay? Sebabnya kawan cikgu itu dia juga cikgu kesihatan juga. Sepatutnya dia tak boleh bagi jawapan yang macam tu lah. Tapi cikgu menghormati sajalah. Tetapi selepas itu, beberapa ketika selepas itu, beliau terkena serangan stroke. Okay? Beliau terkena serangan stroke. Pingsan ketika membuat kerja. Dan beliau kena stroke sebelah badan. Okay? Sebelah badan. Selepas beliau kena stroke itu, barulah beliau mula untuk berhenti mengisap rokok. Okay? Beliau mula untuk berhenti mengisap rokok. Tetapi bagi cikgu mungkin ialah sebab asbab kematian dan sebagainya, akhirnya beliau meninggal dunia disebabkan kerana serangan jantung dan sebagainya. Cikgu rasa sedih lah kalau cikgu cerita ni. Cikgu rasa sedih sebab bila jadi macam tu, bila kita nasihat, kawan kita tak terima nasihat kita kan. Tetapi bila dah jadi macam tu, baru dia mula nak berhenti, mula insaf dan sebagainya. Tetapi bagi cikgu mungkin dah terlambat untuk berhenti pada ketika itu. Sebab dia dah separuh stroke, separuh badan dah kena stroke. Jadi kita kalau dah sakit ni, kita tak gunalah nak cakap apa kan. Bila kita dah sakit, kita dah tak perlu nak cakap apa lah. Kita kena tanggung kesakitan itu. Jadi sebelum kamu tak sihat ataupun sakit, janganlah sesekali kamu mengisap rokok atau mendekati orang yang mengisap rokok. Itu pesan cikgu lah. Okay? Dan kalau ada kawan-kawan mungkin yang mengisap rokok, cuba nasihat, pesan kepada beliau. Kalau beliau tak nak dengar, tak apa. Yang penting kita telah sampaikan nasihat kita lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang tengah itu. Kita lihat bahawa kesan akibat buruk merokok ini adalah batuk dan juga lelah. Kalau kamu dapati bahawa orang yang mengisap rokok ni kebiasaannya akan selalu batuk lah dan juga mengalami lelah. Maksudnya tak berapa nak larat. Kalau jogging jarak jauh ataupun lari jarak jauh mungkin akan semput dan sebagainya. Itu antara tanda-tanda ataupun kesan mengisap rokok. Okay. Jadi seterusnya kita tengok kesan buruk merokok ialah boleh menyebabkan kebakaran. Banyak kes di mana orang isap rokok ni, dia dapat isap rokok, dia baling dia punya puntung rokok itu ke dalam hutan, ke dalam semak dan sebagainya, dan akhirnya menyebabkan kebakaran yang sangat teruk. Okay. Jika sebelum ni yang cikgu masih ingat 3-4 tahun lepas kot, ada berlaku musim kemarau. Okay. Musim kemarau memang teruk sangat sampai rumput jadi kering. Rumput-rumput tepi jalan itu menjadi kering. Lepas tu banyak kebakaran-kebakaran yang berlaku di tepi jalan, di tepi highway dan sebagainya. Orang kata kerana perokok lah, diisap rokok, dia baling dalam semak dan akhirnya semak tu terbakar. Bukan terbakar kecil, terbakar dalam skala yang besar lah, sehingga menyusahkan pihak bomba dan sebagainya. Itu antara kesan dan akibat. Dan bila jadi macam tu, mungkin banyak haiwan-haiwan yang akan mati, pokok-pokok yang akan mati, dan mungkin melibatkan kemalangan jiwa dan sebagainya.
Okay, kalau ada rumah berdekatan dengan kawasan tersebut boleh menyebabkan kebakaran. Itu adalah perkara-perkara yang mungkin berlaku kalau kita menghisap rokok. Jadi sejujurnya cikgu tak sihat kepada kamu supaya memang elakkan daripada menghisap rokok atau menghindarilah orang daripada menghisap rokok. Okey, seterusnya yang terakhir iaitu nafas berbau. Okey, seterusnya nafas berbau. Nafas kamu berbau busuk. Kamu tak percaya, kamu pergi jumpa orang yang selalu hisap rokok, kamu cuba bercakap dengan dia depan muka macam ni. Sekarang tak boleh lah sebab COVID kan, kita pakai mask, sekarang tak boleh buat. Tapi masa zaman sebelum COVID dulu, kawan-kawan cikgu dan sebagainya, yang perokok tiga, kalau kamu bersembang dengan dia, kamu mesti rasa macam nak pingsan lah. Ini benda-benda yang betul. Kita bukan cakap benda yang kita nak memburuk-burukkan orang kan. Ini adalah perkara betul yang berlaku. Dan orang yang hisap rokok ni, dia tak sedar sebenarnya mulut dia berbau busuk. Dia tak sedar. Kalau cikgu kalau tengah sembang itu mulut dia berbau busuk, memang cikgu cepat-cepat untuk pergilah daripada dia kan. Kita buat macam ada hal lah, ada kelas lah apa semua kan. Kadang-kadang kita buat macam tu sebab kita tak nak bau busuk tu kan. Kita tak suka benda yang bau busuk tu. Okay? Ia menyebabkan nafas berbau. Okey, seterusnya kita tengok dekat bawah lagi. Dia suruh senaraikan 2 lagi kesan buruk akibat merokok lah. Okay, macam-macam lah kita menyebabkan. Boleh macam-macam lah. Boleh menyebabkan kanser dan sebagainya. Boleh menyebabkan antaranya duit habis dan sebagainya. Banyak kesan-kesan buruk kan. Beli rokok tu mahal, bukan murah. Jadi dengan beli rokok tu kita boleh beli makanan dan sebagainya. Jadi menyebabkan pembaziran itulah. Okay, seterusnya dekat bawah yang kotak warna ungu tu kita tengok. Okay, berdasarkan statistik punca kebakaran di Malaysia, puntung rokok merupakan antara punca tertinggi penyebab kebakaran. Ini daripada mungkin data daripada pihak bomba lah. Dia kata kebanyakan kebakaran dekat Malaysia ni, punca yang antara punca tertinggi lah. Ada juga punca tertinggi yang lain. Antaranya ialah merupakan berpunca daripada puntung rokok yang dibuang dan sebagainya. Kan, puntung rokok tu kalau tak betul-betul padam, dia akan boleh menyebabkan kebakaran lah. Okey, cikgu ingat sampai di situ saja muka surat 70 itu. Jadi sekarang ni kita pergi kepada kerja kamu yang seterusnya. Okey, baik, sekarang ni cikgu nak kamu buka kamu punya modul pembelajaran PDPR. Okey, buka modul pembelajaran PDPR yang cikgu telah berikan pada hari Khamis dan juga hari Jumaat sebelum cuti dahulu. Okay, kamu buka muka surat 2. Kamu terus pergi kepada muka surat 2, iaitu kamu pergi kat muka surat 2. Kamu pergi pada muka surat 2, kamu cuba untuk jawab lah. Dekat situ dia bagi arahan, warnakan bahagian anggota tubuh yang tercemar. Okey, kamu warnakan bahagian-bahagian tubuh anggota yang tercemar. Okey, bila hisap rokok, hidung, dekat bahagian dalam ni kan, bila hisap rokok asap tu akan lalu bahagian mulut dan sebagainya, masuk ke kerongkong dan sebagainya, masuk dekat saluran pernafasan, pergi kepada paru-paru. Yang itu kamu warnakan lah. Kemudian kamu tengok nota-nota yang ada dekat dalam gambar itu. Okey, perokok tidak boleh merasa dan bau dengan baik kerana bahan di dalam rokok tersebut akan menghindarkan diri saraf daripada rangsangan rasa dan bau. Asap rokok ni akan menyebabkan kamu boleh kurang rasa dan kurang bau. Okay? Mulut kamu dah tak apa rasa sedap, bau pun dah tak apa nak bau sangat. Kesan ini juga akan dirasakan oleh mereka yang sentiasa menghidu asap rokok walaupun tidak menghisap rokok. Okay, sebab tu cikgu dah cakap tadi, kamu kena jauhkan diri daripada orang yang hisap rokok. Sebabnya orang yang tak hisap rokok, kalau dia hidu asap rokok itu, dia pun boleh merasai kesan yang sama. Kesan yang sama orang yang hisap rokok. Sebab itulah kita sentiasa jauhkan diri daripada orang yang menghisap rokok ini. Okey. Kemudian sambung ke muka surat 3, kamu jawab muka surat 3 ini. Ini adalah latihan lah, iaitu melengkapkan ayat dengan perkataan-perkataan yang berikut. Ini kamu boleh jawab sendiri. Cikgu tak nak bagi jawapan, kamu jawab di rumah. Itu saja PDPR kita pada hari ini.
Cikgu ingat tak ada apa dah. Kamu siapkan modul untuk muka surat 2 dan juga muka surat 3. Nanti apabila naik sekolah nanti, insyaAllah kalau tak tutup lagi, cikgu akan tanda semua kerja-kerja kamu. Okey? Kemudian itu sajalah dari cikgu. Okey, terima kasih diucapkan kepada semua kerana dapat tengok sesi video ini. Kita akan jumpa pada pembelajaran yang minggu depan. Okey? Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.